Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan bentangkan isu perundingan air terhadap hubungan dua hala antara Malaysia dan Singapura. Sebelum kami memulakan perbentangan, kita orang akan perkenalkan diri dahulu. Nama saya Nur Ain Fatihah binti Zakaria, nombor matrik 274757. Saya Nur Latifah binti Haji Yaakob, nombor matriks 266263. Saya Nur Hafizah binti Tahir, nombor matrik 266958. Okey, apa itu perundingan? Perundingan ni adalah satu kaedah macam mana manusia selesaikan perbezaan antara mereka. Maksudnya perundingan juga boleh dikatakan sebagai salah satu proses untuk persetujuan atau untuk dicapai bagi mengelakkan pertikaian dan juga keputusan. Jadi jika ada sebarang pertikaian, maksudnya seseorang individu tu akan lebih faham matlamatnya untuk mencapai hasil terbaik untuk kedudukan mereka. Atau boleh dikatakan mungkin untuk organisasi yang individu itu wakili. Dengan kata lain, perundingan juga boleh dikatakan satu perbincangan strategik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak. Okey, jenis-jenis perundingan pula, ia melibatkan ramai orang atau hanya dua orang sahaja. Jadi seorang tak boleh berunding lah. Ia juga merupakan satu masalah ringkas atau isu yang kompleks. Seterusnya, ia berlangsung dalam masa yang singkat atau memerlukan tempoh yang panjang. Perundingan ini juga boleh berlaku dalam situasi formal atau juga tidak formal. Dan akhir sekali jenis perundingan ini juga boleh dikatakan satu pihak yang terlibat mempertahankan hubungan sedia ada atau berusaha untuk melakukan sesuatu perubahan. Okey, latar belakang isu perundingan. Based on tajuk yang kita orang pilih, iaitu isu perundingan air terhadap hubungan dua hala antara Malaysia dan Singapura. Sejak Singapura berpisah dengan Malaysia, hubungan Malaysia dengan Singapura banyak alami konflik-konflik yang menyebabkan isu hubungan dua hala ni. Jadi sebab apa yang berlakunya konflik antara dua-dua negara ni? Sebab mereka, dua-dua negara ni berusaha untuk menjaga kepentingan negara masing-masing lah. Walaupun Singapura dah keluar Malaysia, tapi hubungan Malaysia masih lagi berlangsung sampai sekarang. Seperti isu pencerobohan udara, isu bekalan air, isu Pulau Batu Putih yang jadi isu sampai hari inilah. Isu-isu inilah penyebabnya Malaysia dengan Singapura jadi tegar. Jadi, isu utama yang kumpulan kami akan share ialah isu mengenai air. Isu ni ada perjanjian yang dilakukan antara Malaysia dengan Singapura mengenai harga air dan juga konflik-konflik yang berlaku dalam meneruskan perjanjian. Singapura ni sebuah negara yang famous dengan panggilan water stress country sebab dia negara kecil, lepas tu penduduk ramai. Jadi sumber air yang ada tak boleh nak tampung penduduk. Sebab itulah Singapura banyak bergantung bekalan air dengan Johor. Jadi hampir 50% daripada pulau Singapura digunakan sebagai kawasan tadahan air bagi Singapura. Sumber air bersih Singapura daripada kawasan tadahan air Johor yang dianggarkan seluas 98,000 ekar atau 70% daripada keluasan tanah Singapura. Jadi setiap 10 tahun permintaan bekalan air sentiasa meningkat sebanyak 4% disebabkan oleh peningkatan populasi di Singapura dan juga pembangunan ekonomi di sana. Seterusnya saya akan menerangkan topik seterusnya iaitu strategi rundingan dan tawamnama kerajaan Malaysia dengan PAB Singapura. Perundingan merupakan satu aktiviti yang sangat mempengaruhi dan penting dalam kehidupan manusia. Walaupun dalam perundingan banyak cara atau kaedah yang dirancang, namun kebanyakan mereka interaksi tidak menggunakan strategi tertentu. Selalunya seseorang itu akan memulakan penggunaan strategi perundingan dengan masalah, kehendak atau tanggapan terhadap sesuatu perkara. Oleh itu, strategi perundingan akan wujud semasa transaksi berlaku dengan orang lain dalam mencapai sesuatu tujuan. Strategi tawamnama yang digunakan antara Malaysia dan Singapura ialah strategi tit or tat yang dianggap satu pilihan yang baik bagi setiap perunding di mana ia berasaskan kepada pendekatan dua hala. Secara umumnya, seseorang boleh bekerjasama dengan orang lain melainkan orang itu tidak bersetuju untuk bekerjasama. Seseorang yang terlibat dengan strategi tawamnama berprinsip ini akan mengikut beberapa prinsip yang diterima pakai oleh kedua-dua pihak dalam mencapai sebarang persetujuan. Tawamnama dua hala pula dilihat akan menyebabkan berlaku peningkatan kos, kurang pengawalan dan sukar untuk ditadbir. Topik seterusnya ialah teori yang dihubung-kaitkan dengan strategi rundingan dan tawamnama kerajaan Malaysia dengan PAB Singapura. Sesuatu perundingan berlaku apabila pihak yang terlibat akan dapat mencapai persetujuan bersama. Ini bermakna masalah atau konflik yang berlaku akan selesai dengan melalui penyediaan rujukan seperti persetujuan, rancangan dan juga perjanjian. Singapura dan Malaysia telah menandatangani 4 perjanjian berhubung bekalan air dari seberang tambak. Perjanjian yang pertama ditandatangani pada tahun 1927 dan tidak lagi berkuat kuasa.
Air yang diimport dari Malaysia di bawah 3 perjanjian yang lain, iaitu yang telah ditandatangani pada tahun 1961, 1962 dan 1990 telah memenuhi kira-kira separuh daripada permintaan air Singapura. Walau bagaimanapun, kuantiti ini telah dikurangkan selepas Pakatan 1961 tamat tempoh pada Ogos 2011. Kerajaan juga telah menyatakan bahawa Singapura telah boleh berdikari dalam air pada masa perjanjian 1962 dan 1990 dan perjanjian tersebut tamat pada tahun 2061. Topik seterusnya ialah hasil rundingan kerajaan Malaysia dengan PAB Singapura. Kedua-dua perjanjian bekalan ini juga tercatat di bawah 1965 Separation Act antara Singapura dan Malaysia. Perjanjian ini menjelaskan Singapura akan membeli sumber air dari kerajaan Johor sebanyak 3 sen untuk setiap 1000 galon. Manakala kerajaan Johor akan membayar Singapura sebanyak 50 sen untuk setiap 100,000 galon sumber air yang dirawat. Kedua-dua provinsi ini menyatakan keperluan kerajaan Johor untuk menyemak semula harga air dalam 25 tahun sekali. Tentunya saya serahkan kepada rakan saya. Seterusnya saya akan membincangkan berkenaan cabaran dan halangan yang dihadapi oleh kerajaan Malaysia dengan PUB Singapura. Selari dengan perkembangan semasa, negara Singapura telah melakukan pelbagai kajian berkenaan pengurusan air dan hasil dari salah satu kajian tersebut telah mewujudkan terdapat 3 strategi yang utama yang disenaraikan, iaitu yang pertama, sebagai sebuah negara kota yang mempunyai tanah yang terhad, Singapura perlu mendapatkan data taburan hujan dan seterusnya mendadah setiap titisan hujan tersebut. Yang kedua, Singapura perlu memikirkan air sebagai sumber boleh guna semula yang tidak berkesudahan, atau dalam kata lain, sentiasa menambak dan mengundurkan air supaya ia boleh digunakan semula, atau bahasa dia air recycle, air proses. Yang ketiga adalah sebagai pulau yang dikelilingi oleh laut, penyah garaman adalah pilihan yang berdaya maju dan menarik untuk negara Singapura. Selain itu, hasil daripada rundingan air antara Malaysia dan Singapura, terdapat juga beberapa kesan yang berimpak ke atas negara Malaysia. Ini juga diibaratkan adalah salah satu halangan antara perundingan tersebut. So, salah satu beberapa impak yang dapati ialah perundingan ini mungkin merugikan negara kerana nilai penjualan air ke Singapura terlalu rendah dan masih mengikut harga lama. Persetujuan rundingan tidak mengambil kira harga pasaran semasa. Bermaksud harga perlulah bergantung dengan kadar mata wang semasa. Membuat keputusan terburu-buru tanpa mengambil kira kepentingan sumber ekonomi pada masa depan, kerana air mempunyai sumber yang penting kepada Malaysia. Lebih-lebih lagi pada masa kini, negara sering dikaitkan dengan isu kekurangan air bersih. Seterusnya adalah perbezaan antara Malaysia dan Singapura dalam isu perundingan tawar-menawar. Seperti sedia maklum, Malaysia memberi penekanan yang lebih besar bagi mewujudkan hubungan dengan ramai dalam semua keadaan. Perkara ini terbukti semasa proses rundingan, kerana perunding Melayu bermula dengan membincangkan pelbagai perkara yang sama sekali tidak dikaitkan dengan isu utama yang dibincangkan. Apabila menyentuh komponen interpersonal, orang Melayu tidak meletakkan nilai yang lebih besar kepada kata-kata yang diucapkan daripada sikap yang mereka cadangkan terhadap subjek dan rundingan. Selain itu, Malaysia lebih menitik beratkan adab, menunjukkan kecanggihan dan rasa hormat terhadap isu lawan dan isu-isu yang dirundingkan. Orang Melayu juga tidak suka konflik dan lazimnya menggunakan dalih untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka dengan cadangan. Satu cadangan besar dalam sesuatu perundingan tawar-menawar adalah jika perundingan tersebut melibatkan pihak dari negara dan budaya yang berbeza, arus globalisasi menyebabkan kita tidak dapat menghadkan fokus rundingan pada budaya dan gaya setempat saja. Seterusnya adalah kesimpulan. Apa yang boleh disimpulkan adalah perundingan antarabangsa merupakan ujian paling sukar dalam kemahiran perundingan kerana ia melibatkan budaya yang berbeza. Ia akan membawa pelbagai salah faham dan kesukaran. Begitu juga jika berunding dengan individu yang mempunyai gaya perundingan yang sangat berbeza dengan Malaysia. Kemampuan untuk mengenal pasti, memahami dan menghormati gaya perundingan pihak lain dan mengadaptasi gaya yang sesuai akan dapat membantu membina hubungan produktif yang akan membawa kepada kesudahannya menang-menang, situasi menang-menang ataupun win-win. Sehingga kini, walaupun isu air antara Malaysia dan Singapura masih belum mencapai kata putus, Singapura jelas memberikan tumpuan untuk membangunkan projek bekalan airnya di mana mereka telah berjaya meningkatkan penggunaan air tempatan. Sekian sahaja daripada kumpulan kami.